به حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan bersyukuran. Pada pagi ni kita sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Yang mana kita sedang membicarakan tentang, pada pertemuan kita yang lepas kita bincangkan tentang syahid akhirat, syahid dunia akhirat, syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Yang mana syahid akhirat adalah kematian yang mana wajib diuruskan jenazah kita seperti biasa, iaitu wajib dimandikan, dikapankan, disembahyang dan ditanam. Syahid akhirat ni, yang mana matinya tu atas sebab-sebab tertentu yang disebutkan sebelum ni lah. Antaranya mati dia melahirkan, mati lemas, mati terbakar, mati terkejut dan sebagainya. Kita bahas sebelum ni. Mati penyakit yang berpunca daripada perut. Semua tu adalah mati-mati yang dipanggil syahid akhirat. Di akhirat nanti baru tahu ia ni syahid. Tapi di dunia kena uruskan seperti biasa. Bahas banyak jugalah bab tu. Mati dengan sebab ta'un, mati dengan sebab penyakit berjangkit macam COVID tu, atau antara mati syahid akhirat tu. Mati sebab runtuh ditimpa bangunan, tu yang lepas. Mati dalam dagang, mati ketika musafir, tu mati syahid. Mati lemas, apa lagi? Itu semua mati-mati syahid kita dah bincang yang lepas. Mati syahid tu syahid akhirat, wajib selesaikan jenazah tu seperti biasa, macam orang mati biasa je, tapi di akhirat nanti dapat syahid. Kemudian kita bahas berkaitan dengan mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat ni mati perang melawan tentera kufar. Bukan asal perang je mati syahid, tak. Jika dia mati itu mati perang, tapi mati itu lawan Islam sama Islam, maka tak dapat syahid. Mana-mana satulah. Belah pemerintah mati, tak dapat syahid. Belah buruh dia panggil, yang memberontak mati, tak dapat syahid. Sebab dia berperang sama-sama Islam. Walaupun mungkin pihak pemerintah betul, dan mungkin pihak yang memberontak ni betul. Tak kisah mana satu betul atau tak betul, tak kisah yang buat tu. Yang penting kalau berperang bukan sama-sama bukan Islam dan kafir, maka tak dapat mati dunia akhirat. Tapi kalau mati memerang tentera kufar dan perang dengan tentera kafir itu pula, mesti kerana meninggikan agama Allah. Mesti kena gitu. Kalau perang tu dengan orang kafir tapi bukan sebab agama Allah, sebab lain, maka tak dapat juga mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat ni macam mana? Mati syahid dunia akhirat ni, jenazah dia tak perlu diuruskan, tak perlu dimandikan, tanam macam tu aja. Dan di akhirat nanti juga dia dibangkitkan dalam keadaan berdarah tu lah, sebagai saksi. Itu kita bahas yang lepas. Dan setengah pendapat mengatakan itu yang dinamakan mati syahid dunia akhirat, mati syahid yang sebenarnya mereka tak mati.
Kita nampak je mereka macam mati, hakikatnya mereka tak mati. Itu yang terakhir. Masuk kita muka surat 43 tu, yang dalam kurungan bersalahan tu, ataupun yang Rumi 92, kita belum masuk lagi waktu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, bersalahan lainlah syahid dunia jua, maka tiada masuk ia dalam hukum ini. Ni syahid dunia je. Macam mana? Iaitu orang mati di dalam perang dengan kafir. Betul dah. Mati dalam perang dengan kafir. Macam tadi lah. Macam mati syahid dunia akhirat tadi. Perang dengan kafir juga. Cuma bezanya, padahal berpaling lari daripada mereka itu atas wajah yang tiada reda oleh syarak. Perang-perang, tu dia bertakut. Dia patah balik, dia lari. Masa dia lari itu mati. Dia lari ya, tak jadi perang maksudnya. Mati. Maka mati lari daripada perang dosa besar. Maka mati itu, orang yang tengok ni, dia kata dia mati syahid lah. Mana orang tahu dia lagi. Mati syahid lah. Maka jenazah dia tak perlu diuruskan. Kena tanam macam tu aja jenazah dia. Jenazah dia perlu tanam gitu aja. Macam mati syahid dunia akhirat. Tapi di akhirat nanti, tak. Di akhirat nanti, rupa-rupanya dia tak mati syahid. Masuk neraka. Walaupun dia mati kerana perang. Ataupun mati dengan perang. Mereka itu kerana riak dan sum'ah. Perang dengan tentera kafir, tapi ada niat lain. Dia ada niat lain, maka oleh sebab ada niat lain, mati dia tadi tu, walaupun diuruskan seperti orang mati syahid dunia akhirat, tapi di akhirat nanti masuk neraka. Kerana bukan lillahi ta'ala. Jadi ada 3 jenis mati lah. Mati syahid. Yang pertama, mati syahid akhirat. Mati syahid kerana penyakit-penyakit yang kita sebut. Banyak sebab yang sebelum ni. Maka jenazahnya kena uruskan macam orang biasa. Macam orang mati biasa. Tapi di akhirat nanti, mati dia syahid. Masuk syurga lah. Yang kedua, mati syahid dunia akhirat. Mati kerana perang melawan tentera kufar. Kerana menegakkan kalimah Allah. Di dunia tak diuruskan jenazahnya, tanam gitu aja. Dan di akhirat pun masuk syurga. Itu yang mati yang tertinggi lah. Mati syahid tertinggi. Yang ketiga, mati syahid dunia sahaja. Di dunia nampak macam mati syahid. Hakikatnya sebenar, dia berpaling lari. Tapi masa dia lari itu mati. Maka mati dia di dunia tak diuruskan seperti orang biasa. Tanam gitu aja. Dan orang bercerita tentang mulianya dia kerana mati syahid. Nanti ke akhirat rupanya masuk neraka. Ataupun dia berperang melawan tentera kafir, tapi dengan niat lain, dengan niat nak riak, dengan sum'ah, takabur apa semua, kemudian mati. Di atas dunia orang akan puji dia dan dia diuruskan, tanam gitu aja. Hebat orang ni. Mungkin masuk memang viral mati dia ni. Tapi di akhirat Allah je tahu. Di akhirat dia akan masuk neraka. Itu 3 jenis kematian syahid. Sambung lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mengetahui manusia, kalau manusia tu tahulah akan barang, akan perkara yang pada bang dan saf awal, yakni daripada kelebihan keduanya. Kalaulah manusia tu tahu kelebihan pahala fadilat dekat akhirat nanti, azan, kelebihan azan dan kelebihan duduk saf nombor 1, saf awal. Kemudian tiada dapat mereka itu, kemudian dia tak dapat saf awal, mungkin dia terlambat ke, dia tak dapat saf awal, atau berebut tak dapat saf awal, ataupun tak dapat azan sebab orang lain dah azan, ataupun orang lain nak azan juga. Sedangkan dia tahu azan dan duduk saf awal tu besar pahala. Kemudian dia nak pergi buat perkara tu, iaitu azan dan duduk saf awal tu tak dapat sebab mungkin ramai sangatlah.
Okay? Melainkan dengan membuang undi. Niscaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Oh, macam tu sekali kalau orang tahu. Kalau bolehlah kita, kalau kita nak kata kita dah mati pergi akhirat patah balik, macam tak logik pula. Kita mimpilah. Kita mimpi ni macam betul mimpi ni, macam real. Di akhirat nanti kita tengok pahala kita ke, kita tengok pahala orang bertimbun pahala dia. Kerana dia azan. Dia tukang azan, Bilal. Ataupun kerana dia selalu duduk saf awal. Kita tengok, oh dia selalu duduk saf awal, aku duduk saf last. Besarnya pahala dia. Semayang sama-sama penat, sama-sama semayang, sama-sama datang, sama-sama habis masa. Beza duduk saf berbeza je. Oh besarnya, contohlah. Uginya aku dekat situ. Bangun, terasa macam betul. Gitulah kot nak buat ceritanya. Terasa macam betul. Kemudian dia pergi semayang. Nak pergi semayang jemaah ni. Tiba-tiba masa dia nak azan, ada orang lain dah azan atau nak berebut nak azan. Berebut nak pegang mic. Ataupun bila nak duduk saf pertama ada orang dah penuh dah. Maka macam mana? Dia buang undi. Sanggup bergaduh, sanggup bertumbuk, buang undi. Osum. Buang undi, cabut undi. Siapa dulu? Kita ada ramai ni, semua nak depan. Mana boleh? Engkau asal lah engkau duduk. Aku datang awal juga. Tapi dah tak cukup. Maka buang undi. Kalau lah tahu. Ataupun masa nak azan lah. Aku nak azan, aku nak azan. Kali buang undi. Okey, kau terpilih. Next pula orang lain pula. Kalau lah tahu. Ketika musyawarah agung, ketika nak memilih imam dan Bilal kan, masa Bilal tu berebut pakat-pakat datang. Sebab apa? Nak jadi Bilal. Siap undi. Siapa undi? Undi. Siapa nak jadi? Berapa orang yang ada? Berebut-rebut. Kalau tahu azan ataupun duduk saf awal. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada mendatangkan awal waktu, niscaya berlumba-lumba mereka itu kepadanya. Kalaulah dia tahu juga kelebihan, fadilat, pahala sembahyang awal waktu, maka dia akan pakat-pakat sembahyang awal waktu. Yang ni kalau kita solat jemaah ni memang awal waktu lah. Ni orang yang tak solat jemaah, untuk orang yang tak solat jemaah. Kalau dia tahulah, walaupun dia solat, bukan tak solat, tapi pahala solat awal waktu tu besar. Dia akan berlumba-lumba solat awal waktu, penuh solat awal waktu. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada sembahyang isyak dan subuh. Ni sembahyang ni, isyak dan subuh. Yakni daripada kelebihan pahala berjemaah pada keduanya. Kalau orang tahu sembahyang jemaah ni besar mana pahalanya, sembahyang jemaah bukan semua sembahyang, dua je, iaitu subuh dan isyak. Niscaya mendatang mereka itu akan keduanya, dan jikalau berjalan mengesok sekalipun. Kalau dia tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah dengan sembahyang isyak berjemaah, ngesok pun dia sanggup datang. Ngesok datang. Sebab nak sembahyang subuh berjemaah dan nak sembahyang isyak berjemaah. Kalau tahu, ini kelebihan lah. Tapi kita takkan nampak kelebihan ni. Betul lah. Kalau kita fikir-fikir kan, mimpi je lah. Orang yang banyak, ada yang orang berubah sebab mimpi. Mimpi tu macam betul-betul lah. Kalau tidak nak rasa kelebihan je. Sambung lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a faqabbala ibhamaihi fawada'a ala ainaihi wa qala marhaban. Ni boleh amal ni bagus untuk amal ni. Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendengar ia akan bang, siapa dengar azan, maka mengucup ia akan dua ibu tangannya. Mengucup kat kuku ni. Macam ni. Mengucup. Cium lah. Dua ibu tangannya. Ibu jari lah. Maka menghantar ia. Yakni akan kedua ibu kuku ni depan ni. Kuku ibu jari ni. Atas dua matanya. Macam ni. Okay. Dan berkata ia. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala. Qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Maka aku, kata Nabi, yang mensyafaat akan dia pada hari kiamat, dan yang akan menolong akan dia kepada syurga. Nabi nak bagi syafaat, bukan susah pun. Tapi pelik lah kita, apa benda. Tak ketika azan lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa dengar tu, kita jawab lah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni. Betul tak kat sini?
Tak kat mata ni. Masa letak tu baca marhaban bi dzikrillah, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Dia ada bacaan lain sikit ni. Ada nanti bacaan. Okey, tu yang pertama. Buat rugi tak buat, bukan susah pun. Faidatun. Riwayat Al-Bukhari daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia, barang siapa mendengar namaku pada bang, pada azan, dan menghantar ia akan dua ibu tangannya, sama lah juga tadi, atas dua matanya, dan membaca ia akan doa ini, akulah yang akan menuntut akan dia pada padang kiamat, pada mahsyar nanti, iaitu ya basiran bila hadaqatin ihfaz ainayya wa nawwirhuma. Baca ni, sambung lagi baca ni. Wahai Tuhan yang melihat tanpa biji mata, peliharalah kedua mataku dan terangkanlah kedua-duanya. Bagi yang nak jaga mata lah, nak pergi kabun. Selain daripada baca tadi, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Lepas tu sambung lagi doa ni. Masa sapu tu, sapu mata tu. Masa cium dulu. Ada kata tiup sikit, tiup gitu. Lepas tu sambung, lepas habis tu baca ya basiran, wahai Tuhan yang basar, Tuhan yang mempunyai sifat basar, Tuhan yang melihat tanpa biji mata. Ya basiran bila hadaqatin ihfaz ainayya wa nawwirhuma. Peliharalah kedua mataku daripada tengok maksiat, perkara-perkara yang jahat, pelihara mata aku dan terangkan keduanya. Ni yang geng Rabun bolehlah cuba. Kita percaya sangat kalau pakai makan gitu-gitu mata terang, pakai alat-alat tertentu menyebabkan mata jadi terang, jadi sihat dan sebagainya, pakai air-air tertentu. Percaya sangat yang tu. Bolehlah, bukan tak boleh percaya pun, bolehlah percaya yang tu. Tapi yang ini Nabi sendiri ajar. Kalau doktor kata pakai cecair ni, nama Aimor ke apa ke, baru mata tu jadi basah dan sihat, kita percaya sangat. Kadang-kadang beli mahal lagi tu harga. Titiklah mata. Tok nenek dulu bagi tahu petua, makan sini, makan lobak lah, makan apalah, makan carrot lah, supaya mata terang. Kita amal sebab nak terang mata. Terangkan mata kita. Itu baru tok nenek cakap kita dah percaya. Itu baru doktor cakap kita percaya. Ini Nabi cakap, takkan tak percaya? Kadang-kadang kita tak percaya Nabi cakap, doktor cakap percaya pula. Bukan tak boleh percaya cakap doktor, tapi Nabi cakap. Lagilah kena percaya. Nabi terima wahyu, doktor belajar je. Nanti ada beberapa bacaan lagi. Dan tersebut dalam Qasasul Anbiya, dalam satu kitab membicarakan tentang kisah-kisah para nabi ini, Qasasul Anbiya, bahawasanya Nabi Adam alaihissalam rindu hendak berjumpa dengan Nabi SAW pada ketika ia di syurga. Ini memang ada riwayat ginilah, yang mana ketika Nabi Adam nak diciptakan tu, dah ditiupkan roh dah. Kemudian Nabi Adam tengok tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dekat atas pintu syurga. Nabi Adam katalah, siapa tu? Sebab diletakkan nama Allah tu sebaris dengan nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa? Maka dijawab, itu adalah anak cucu cicitmu, zuriatmu tu, yang ada dalam sulbimu sekarang ni. Tak keluar lagi lah, tapi zuriatmu. Sebab Nabi Adam kata, kalau boleh aku nak jadi umat dia. Mana boleh jadi umat? Kerana tu anak cucu kau nanti akan lahir. Masuk waktu tu. Maka dia teringinlah, dekat pintu syurga dia teringinlah nak jumpa Nabi. Dia tahulah dia akan melahirkan Nabi akhir zaman nanti. Dia tahu. Maka bila dia rindu nak jumpa Nabi, tapi nak jumpa Nabi macam mana? Dia anak cucu Nabi Adam tu, kan? Maka mewahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, iaitu pada sulbi engkau. Dekat sulbi engkau dah ada dah. Maknanya tak boleh nak jumpa macam mana? Dia tak lahir lagi, tapi dah ada dah. Dan zahir ia pada akhir zaman. Nanti akhir zaman baru terzahir, baru ada. Maka memohon ia akan Allah Ta'ala. Nabi Adam pun pohon ke Allah Ta'ala bahawa berjumpa ia dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Aku nak jumpa lah dengan dia. Nak jumpa macam mana? Tak mustahil pun kalau Allah nak bagi. Cuma dia duduk dalam sulbi lagi lah. Di dalam syurga. Maka menjadi Allah Ta'ala akan Nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya. Ibu tangan Nabi Adam tadi.
Seperti cermin. Oh gitu, macam tengok nampak Nabi lah kot. Gitu. Wallahualam macam mana cerita ni? Dalam syurga tak pelik. Dalam syurga agak banyak lagi benda pelik. Kan? Tu tak pelik. Nampak jadi macam cermin, tengok. Mungkin nampak Nabi lah kot. Nabi kita, Nabi Adam dapat juga tengok seperti cermin. Maka mengucup Nabi Adam akan kuku dua ibu tangannya. Oh ini kisahnya. Maka dia, Allah, inilah anak cucu aku nak jumpa dia. Siap namanya terpahat di pintu syurga. Oh inilah, mungkin gitu kot. Tak tahulah dia punya kuku besar mana. Dengar ceritanya 60 hasta daripada bahu ni. Bahu ke bahu ni 60 hasta Nabi Adam. Ni satu hasta. 60. Besar ni. Besar lagi benda macam ni kot. Bahu dia baru. Tak kira tu. Orang makin lama makin kecil. Yelah waktu tu pun binatang pun besar-besar. Dinosaur pun besar. Agaknya Nabi Adam tu main dinosaur gitu je kot. Agaknya lah besar. 60 hasta bahu ni Nabi Adam. Jadi kuku dia agak besar. Besar lah. Mengucup Nabi Adam akan kuku dua ibu tangannya dan sapu ia di atas dua matanya. Tu asal usul cerita ni. Alamak, mana hilang lah. Dan sapu ia atas dua mata. Maka tak kala mengkhabar Jibril dengan demikian itu akan Nabi alaihi salatu wassalam sabdanya. Maka Jibril pun bagi tahu Nabi kita. Okay. Barang siapa kata Jibril mendengar nama lepas Jibril cerita kat Nabi Adam buat gitu. Nabi pun bagi tahu kat Jibril. Betul. Nabi pun bagi tahu kat Jibril atau bagi tahu kat kita lah hadis dia. Barang siapa mendengar namaku di dalam bank. Siapa dengar nama Nabi? Mendengar nama Nabi dalam azan ada satu je. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu je. Maka mengucup ia akan kuku dua ibu tangannya, kucup buat macam tadi tu, dan sapu ia atas dua matanya. Niscaya tiada buta selama-lamanya. Boleh amal lah. Kadang-kadang kita tengok orang-orang tua kan, mata terang lagi walaupun tua. Umur dah 70, okay, tua lah tu. 80 terang lagi. 90 terang lagi mata. Adalah. Kita belasan dah kat rabun dah. 40 dah start rabun dah. Tu rabun. Ini tiada buta selama-lamanya. Siapa amal ni? Macam petua-petua kita amal. Ini Nabi bagi petua. Dan riwayat daripada Syekh Fariduddin. Barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Surah Qaf ayat 22. Maka kami bukakan tutup daripadamu, bukakan hijab, bukakan tutup daripadamu, lalu pandanganmu pada hari ini amat tajam. Tu maksud dia lah. Jadi untuk kesihatan mata jugalah. Sambung lagi yang tadi. Dah lah tadi ada doa tadi. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfaz 'ainayya wa nawwirhuma fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Masa tu. Betul? Makin lama makin banyak dia suruh baca. Sebenarnya bukan semestinya baca semua. Yang saya terimanya bacaannya dari bacaan Nabi Khidir. Nanti kat bawah tu ada. Baca pula 7 kali. Oh banyak kat baca ni 7 kali. Saya terima baca sekali aja. Dan menselawat ia atas Nabi alaihi wassalatu wassalam pada tiap-tiap kalinya. Kemudian mengucup ia akan dua ibu tangannya dan disapuh dengan keduanya di atas dua matanya. Ini saya memberi manfaat bagi cahaya matanya dan hilang mudarat daripada dua matanya insya-Allah taala. Samalah. Kadang-kadang kita tengok orang bahasa-bahasa orang kampung, orang tua-tua dulu, dia tengok tembus lah. Dia tengok, dia tahu. Budak ni budak baik. Dia tengok, oh orang ni orang baik. Dia boleh nampak. Dia ni penipu. Dia tak cakap kat orang. Dia ada rasa kat dalam hati dia. Dia kata bila dia tengok tu. Kita panggil tengok tu dia boleh tembus. Macam mana mereka ni boleh? Dia bersangka baik. Dalam hati terlintah. Bohong ni. Contoh, orang minta derma. Tengok. Dia pun tak bagilah. Sebab hati dia rasa tak sedap. Sebab dengan mata dia. Macam mana dia boleh nampak?
Orang-orang bisnes kadang-kadang. Perlu tu. Tapi itulah. Perlu ilmu-ilmu macam tu. Macam nak berniaga apa, dia tengok orang tu. Yang ni boleh ni. Boleh ni. Nak jual-jual, macam nak jual-jual benda-benda besar, nak jual rumah, nak jual kereta. Ini datang nak tengok harga je ni. Dia boleh nampak. Contoh, dia dapat rasa. Itu maksud dia. Dan satu, yang kedua, mata tu sihat. Mata tu tak rabun. Tak rabun. Dengan baca ni surah Qaf ayat 22 ni. Ketika dengan nama Nabi, ketika azan. Dan cium ikut Nabi Adam buat. Baca, lepas tu cium, buat gitu, tarik kat mata. Ni yang macam saya terima. Doa Nabi Khidir. Nak sama tapi lain sikit. Atau dibacanya marhaban bika ya habibi. Wa qurratu aini ya Rasulullah. Saya terima ini. Baca macam mana? Marhaban bika ya habibi wa qurratu aini ya Rasulullah fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Itu je. Dalam kitab kita ni ada banyak riwayat. Pilihlah nak amal yang mana. Janji amal. Pilih nak amal yang mana. Nak amal yang baca ayat Quran pun boleh juga. Tapi yang fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid ni payah sikit. Baca 7 kali. Dan setiap kali itu selawat. Maknanya fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fakashafna anka ghita'. Ulang sampai 7 kali. Lepas tu baru sapu. Lamalah. Kalau kita ambil daripada Nabi Khidir, yang Nabi Khidir ajar, Nabi Khidir ni hidup lagi sampai sekarang. Dia ajar, siapa yang jumpa dia rezeki besar lah. Dia ajar baca marhaban bika ya habibi wa qurratu aini ya Rasulullah fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dalam yang riwayat lain, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfaz 'ainayya wa nawwirhuma. Ada juga riwayat yang mengatakan tak banyak pun baca ni je, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ada riwayat lain mengatakan tak baca banyak, marhaban bika ya habibi wa qurratu 'aini ya Rasulullah. Masa baca tu dekat kuku tu. Sapu tu tak sapu. Siapa tak baca? Ada orang tak, dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu aja. Cium, gitu aja. Ni semua ni. Okey, ini untuk kesihatan mata lah hari ni. Terdapat untuk kesihatan mata. Okay. Dan datang pada khabar bahawasanya, diriwayatkan bahawasanya segala orang yang datang mereka itu akan siratal mustaqim. Ini masa di siratal mustaqim nanti mendapat mereka itu atas sirat itu beberapa unta daripada nur. Nanti dekat atas titian sirat akan akan nampak unta yang dibuat daripada nur, daripada cahaya. Masa nak menyeberangi titian sirat tu. Yang berpelana, ada pelana, maknanya boleh duduk kat situ atas tu. Daripada yakut dan zabarjad. Wallahu alam. Ini permata ni. Macam mana yakut dan zabarjad ni. Maka terbang unta itu. Ini baru nama unta terbang. Terbang unta itu. Dengan mereka itu di atas sirat. Maksudnya ada orang naik atas unta tu. Ni musim-musim korban ni. Dah dekat korban ni. Kalau tak naik unta pun, naik lembu pun jadi ya. Tak naik lembu, naik kambing pun jadi ya, bibiri. Ni okey. Di atas sirat. Dan maknanya kita dapat tahu korban-korban kita yang dikata menjadi tunggangan dekat titian sirat nanti, dekat padang mahsyar jadi tunggangan kita nanti, bukan lembu macam lembu ni. Dia berupa nur yang berpelana, ada tempat duduk. Yang berasal daripada yakut dan zabarjad. Gitu. Jadi tak bolehlah dia kata engkau buat berapa bahagian lembu. Aku buat satu bahagian, naik kaki aja. Kaki depan je, kaki belakang. Tak bolehlah kata gitu. Bukan mesti buat 7 bahagian baru dapat seekor lembu nanti kat padang mahsyar. Tak gitu. Sebab dia dalam bentuk nur. Macam mana tak tahulah. Ya? Dan syafaat oleh tiap-tiap daripada mereka itu 40,000. Dapat memberi syafaat mereka tu yang naik
unta tadi 40,000 orang dia boleh bagi syafaat. Ramainya. Dan lalu di dalam nur itu 1,000 lelaki dan 1,000 perempuan. Tak ramai pun. Daripada Nabi Adam sampai sekarang, yang boleh macam tu 1,000 lelaki, 1,000 perempuan aja. Tapi setiap seorang lelaki boleh bagi syafaat kepada 40,000 orang. Ramai ni, juta-juta. Kalau kita nak tengok daripada Nabi Adam sampai sekarang, tak ramai pun. Kalau tengok keseluruhan manusia yang ada, manusia dan jin yang ada. Sambung lagi. Dan daripada Nabi SAW, apabila berkata muazzin, Allahu Akbar, dibukakan baginya segala pintu. Betul lah. Muazzin besar pahala dia. Sebenarnya dia lagi besar pada imam. Muazzin. Dibukakan baginya segala pintu langit. Dan apabila berkata ia, asyhadu an la ilaha illallah, berhiasi baginya oleh segala perempuan yang bikir. Bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, perempuan atau bidadari yang bikir, yang dara, anak dara, bersiap, berhias dekat syurga. Untuk orang tu, untuk Bilal tadi. Di dalam syurga, yakni anak bidadari. Dan apabila berkata ia, berkata malaikat, apabila muazzin kata, Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, maka berkata malaikat tu, angkat olehmu akan hajat kamu kepada Allah Ta'ala. Doa, kau nak doa apa? Maka bahawasanya ia menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Muazzin ni makbul. Lepas daripada dia azan tu, doa. Masa baca doa tu, doa wasilah tu, sambung lagi doa kita. Sebab makbul doa tu. Gitu habis bab tu pula. Dia masuk, dia campur-campur bab dia. Mula-mula bab syahid. Lepas tu masuk bab bacaan ketika azan. Dan cara nak sapu di mata. Kemudian dia masuk bab cerita ni pula. Dia cerita dia melompat-lompat lah. Cerita dia gitu, cerita dia lain-lain. Okey, seterusnya. Apa pula ni? Okey. Dan adalah bagi Nabi SAW 4 orang muazzin. Ni cerita lain pula. Cerita tukang azan Nabi. Tapi bila kita kata, siapa tukang azan Nabi? Kita cuma tahu Bilal bin Rabah aja. Sedangkan ada 4. Dan adalah bagi Nabi SAW 4 orang muazzin. Yang pertama Bilal ibn Rabah. Yang kena tindih dengan batu tu lah. Ketika tu dia tetap juga dengan Islam. Ialah awal-awal orang bang pada Islam. Orang pertama melaungkan azan adalah Bilal bin Rabah. Tapi orang yang tahu kalimah azan bukan Bilal bin Rabah. Para sahabat yang lain. Umar Al-Khattab, ada sahabat Zaid dan sebagainya, dia mimpi kalimah azan tu. Kita dah cerita kalimah azan macam mana mimpi tu pada yang lepas kan. Nak cari nak pakai cara, nak cari cara macam mana nak panggil orang sembahyang pada awal-awal Islam dulu. Sebab setiap kali orang datang, sahabat datang, kadang-kadang tak masuk waktu lagi, maka kena tunggu lama untuk sembahyang jemaah. Kadang-kadang dah tak habis sembahyang jemaah baru dia sampai. Jadi nak cari macam mana cara untuk panggil orang datang sembahyang supaya tak ada yang terlepas, tak ada yang terawal, tak ada yang terlewat, tak ada gitu. Maka banyak cadangan. Antara cadangan bakar biar asap berkepul-kepul. Pakai orang tengok asap, pakar-pakar datang. Ada yang kata pakai loceng, pakai macam-macam cara, trompet. Kemudian tak dapat keputusan yang mantap. Akhir sekali Umar Al-Khattab kata kita jerit. Jom sembahyang. Gitu habis kurang. Nabi kata tukar biar molek sikit. Macam mana? As-salatu jami'ah. Atau molek sikit. Sembahyang macam tu pula. Okey, terima yang itu. Kemudian para sahabat tadi semua balik. Balik-balik semua mimpi. Yang bincang tadi semua mimpi. Mimpi apa? Dalam mimpi dia ada seorang tu dia pegang loceng. Dalam mimpi tu. Kemudian sahabat kata, aku nak beli loceng kau tu. Kau nak buat apa? Aku nak panggil orang sembahyang. Sebab kami ni
Nak semayang, nak cari cara untuk panggil orang. Kalau ambil loceng tu buat kuat-kuat, orang pakat-pakat dengar, datang semayang. Sebab ada orang datang terawal terlebih awal, ada orang datang terlebih lewat. Boleh nak beli. Tapi takkanlah kau nak buat macam tu, macam Nasrani je, macam agama lain je. Habis tu nak macam mana cara nak panggil? Maka orang yang dalam mimpi cakap apa? Kalau kau nak panggil orang sembahyang, elok kau laungkan macam ni. Maka macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an yang azan je lah. Baca sampai habis. Dia kata, "Ui, bagusnya kalimah ni." Okey, nanti aku pergi panggil dalam mimpi tu. Bila orang tu berpaling kejap, dia datang balik. Kejap, dia kata. Kalau dah dekat-dekat nak sembahyang, baca macam ni pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yang keqamat kita kata. Maka bangunlah sahabat ni. Bilal bin Rabah tak mimpi. Bilal bin Rabah tak mimpi pun. Sahabat lain ni mimpi. Jadi sahabat ni pergi cerita kat Nabi. Aku mimpi semalam begini. Nabi kata apa? Engkau benar. Sebab Nabi terima wahyu juga. Sebelum tu. Engkau benar. Lepas tu, kalau macam tu, macam ni kita nak sembahyang sekarang ni. Laungkanlah. Siapa yang nak laung? Yang mimpi kot. Tapi tak. Panggil Bilal. Ni Bilal. Orang yang pertama. Panggil Bilal. Engkau yang mimpi tadi, ajar Bilal. Sepatutnya aku mimpi, aku azan. Nabi kata tidak. Biar Bilal. Bilal ada orang yang pertama ni katanya. Ialah awal-awal orang bang pada Islam. Orang yang pertama. Azan. Dia pun ajar Bilal. Begini. Bilal pun azan. Kenapa Nabi suruh Bilal? Kerana azan, sedangkan yang mimpi itu suara sedap-sedap lah ke? Ini bermakna azan bukan nak sedap. Dia mesti kuat. Lebih lagi kuat dan sedap. Lagi mantap lah. Cuma yang nombor satu bukan sedap. Nombor satu kuat. Kalau sedap tapi tak kuat, tak guna. Bukan tak guna, tak sampai tujuan azan tu. Yang nak kuat, bukan sedap. Kalau ada sedap, dia bonus. Maka bila berubah lah orang pertama melaungkan. Sahabat-sahabat yang lain tadi, yang mimpi juga, tapi tak datang jumpa Nabi lagi. Dia dengar, terus datang jumpa Nabi. Dia kata, aku mimpi macam ni, aku mimpi juga. Kata, aku mimpi sebiji. Engkau belajar kat mana, Bilal? Rupanya para sahabat pakat-pakat mimpi belaka. Baru tahu waktu tu. Jadi bila Birabah adalah orang yang pertama sekali azan dalam Islam. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum, orang buta. Orang buta. Yang mana dia buta. Dia pernah tanya Nabi, aku buta. Kadang-kadang ada orang bawa aku pergi sembahyang jemaah. Kadang-kadang tak ada orang bawa aku. Boleh tak aku nak minta uzur, tak nak datang solat jemaah sebab aku buta? Nabi kata, nak macam mana kau buta kan? Tak apalah, tak datang solat jemaah. Baru dia nak pergi sekejap, Nabi panggil balik. Kejap. Nabi tanya, dengar tak azan? Maknanya kalau waktu tu, kalau dengar azan tu tak jauh sangat lah daripada rumah. Dengar tak azan? Dengar, dia kata. Kalau macam tu, sahut azan tu. Iaitu datang juga. Maknanya orang buta pun Nabi suruh solat jemaah. Malulah orang tak buta tak datang solat jemaah. Jadi Abdullah Ummi Maktum ni tukar azan Nabi. Nombor 2. Kalau ketika subuh, Abdullah Ummi Maktum ni azan ketika masuk subuh. Bilal azan ketika sebelum subuh. Ketika nak kejut tahajud. Lebih kurang pukul 5 lah kita kata sekarang ni. Itu Bilal azan. Abdullah Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum ni azan bila masuk subuh betul. Macam mana dia tahu masuk subuh ataupun tak masuk? Dia, Allah bagi, apabila waktu subuh, dia tengok dekat kaki langit, nampak fajar, matahari nak terbit tu, dia nampak. Walaupun dia buta. Waktu tu je nampak. Orang yang tak nampak pun dia nampak. Lepas tu tak nampak dah. Tiap-tiap hari dia akan tengok, okey, fajar dah, dia pun azan. Sebelum dia azan, Bilal azan dulu. Bilal bin Rabah. Ini yang ada satu hadis, bila Nabi kata, bila kamu dengar azan, sedangkan kamu sedang bulan Ramadan lah. Bila bulan Ramadan kamu dengar azan, sedangkan kamu sedang makan, maka habiskanlah makanan dalam pinggan kamu tu. Kalau ada dalam mulut, maka telanlah. Minumlah air dulu. Jangan berhenti terus. Kata Nabi, ketika bulan Ramadan tu, bila dengar azan. Maka ulama bahas. Sedangkan waktu azan, ketika azan subuh, bulan Ramadan, kalau lah tengah makan ni, tiba-tiba azan, kena buang balik. Telan batal puasa. Tapi kenapa dalam hadis ni mengatakan Nabi suruh telan? Malah Nabi kata habiskan dalam pinggan. Maka ulama kaji, rupa-rupanya yang Nabi kata tu azan dengan azan tu azan Bilal bin Rabah. Bukan azan Ibnu Ummi Maktum, bukan. Jadi betul lah pukul 5.
Pukul 5 dengan azan, makan lah. Kita baca gitu, kita tengah makan kat ni. Oh ya, azan, ada hadis. Puak makan. Batal puasa dia. Sebab tu tak boleh baca hadis amal gitu aja. Memang ada pun. Dah memang ada orang amal. Baru ni pun ada lagi. Dia cerita dalam status-status dia lah, media sosial. Oh, hari ni dapat satu pengalaman. Apa dia? Tengah-tengah makan, tiba-tiba bunyi azan. Maka sabda Nabi, dia bagilah sabda Nabi gitu, gini, maka aku terus makan. Habiskan dalam lebih kurang 5 minit lagi, dan aku minum air. Lepas pada tu, aku ambil wuduk dan aku sembahyang subuh. Maka ini pengalaman yang pertama kali berlaku. Batal dah puasa dia. Tengok siapa yang azan. Yang itu azan Bilal bin Rabah pukul 5. Pukul 5 memanglah habis kan makanan. Kalau bang Ibnu Ummi Maktum tak boleh. Tak boleh makan dah sebab dah masuk subuh. Nah, itu nombor 2. Itu tukang azan Nabi nombor 2, special dia. Yang ketiga Sa'ad ibnu A'idh. Yang keempat Abu Mahzurah. Adalah kisah-kisah sikit cerita pasal tukang azan. 4 orang ni. Kadang-kadang kita hafal orang yang pertama jumpa graviti. Siapa? Hafal orang yang pertama cipta telefon. Orang yang pertama ada je kita hafal. Orang yang pertama jajah Pulau Pinang. Semua kita hafal. Orang yang pertama buka Melaka. Semua kita hafal. Bukan salah hafal pun, tapi apa tak dapat apa pun. Paramiswara lah, Alfonso lah, Perancis Light lah. Semua kita dah hafal kadang-kadang. Sebab nak periksa lah dulu kena hafal lah. Cuma tak dapat apa pun hafal. Dapatlah jawab periksa. Tak kisah, tak salah pun. Tiba-tiba tukang azan Nabi tak hafal. Itu yang salah tu. Macam kata, baca surat khabar je. Tak salah baca surat khabar. Yang salahnya baca surat khabar sampai tak baca Quran. Itu salah. Tak ada masalah nak baca surat khabar zaman dulu kan. Kadang-kadang sama masuk toilet baca surat khabar. Sampaikan dia baca habis. Daripada awal tu habis dia baca. Sampai ke nombor-nombor toto dia baca. Nak bagi tu minat membacanya dia. Tapi Quran tak baca pun. Yang salahnya bukan baca surat khabar tu. Dia duduk belik media sosial. Berjam-jam duduk belik. Tak salah. Kadang-kadang belik tu tahu-tahu, dah sejam, 2 jam duduk belik media sosial. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cari ni terus. Cari ni dulu. Celak mata bangun tidur. Cari benda ni dulu. Kadang-kadang bangun pukul 6 dah. Bila bunyi tutup alarm tu. Lepas tu, ada orang mesej. Pernah apa? Sembahyang 6.45 sembahyang subuh. Bangun pukul 6, bangun pukul waktu subuh. 6.45 baru sembahyang subuh. Kisah benar ni. Kenapa gitu tu? Galiknya. Tak salah. Yang salahnya, ada tak buka aplikasi Quran bila last buka? Yang ada dalam tu. Baca Quran berapa muka? Belek berapa muka Facebook? Itu yang salah. Tak salah belek-belek benda ni. Yang salahnya, sampaikan tak pernah tak buka kitab. Tak salah tengok TV. Cerita, seronok hari ni cerita, seronok. Tengok cerita, tak salah. Berjam, sejam lebih, 2 jam, 3 jam. Tak salah. Yang salahnya, tengok cerita, kuliah sejam je, tak datang. Itu yang salah. Jadi sama lah juga. Hafal macam-macam. Tapi, tukang azan Nabi tak hafal. Tukang orang tulis wahyu Nabi tak hafal. Sedangkan dengan penulis wahyu, sahabat yang tulis wahyu pada Nabi itu, sebab tu kita boleh baca Quran. Kalau sahabat ni tak tulis, sampai sekarang kita nak baca Quran apa? Kita bukan jenis hafal Quran. Tak hafal nama tukang tulis wahyu lah. Tulis wahyu ketika Nabi terima wahyu. Tak hafal. Itu yang sedih. Kita hafal pemain-pemain bola, berapa posisi-posisi, berapa orang. Kita tak hafal pun mereka yang angka-angka askar-askar yang perang Badar, perang Uhud, berapa orang. Itulah kita. Tu kata tak salah. Cuma sampaikan bab agama kita duduk second class, nombor 1 dunia dulu. Tu yang salah. Habis kita bahas bab tu. Lepas ni masuk bab apa? Lepas ni masuk bab bang dan qamat pada telinga kanak-kanak. Masih lagi bab azan. Bang dan qamat pada telinga kanak-kanak. Macam dia nak azan tu, kalau tuan mentang lah dia tukang, dia Bilal dekat masjid, baby Allahu Akbar, Allah pekak budak tu. Macam dia cara-cara nak azan. Ada orang kata azan dekat lelaki azan, perempuan qamat. Saya baru je tertengok TV. Saya tak tengok cerita Melayu TV, tapi tertengok baru je 2-3 hari lepas.
dia dapat cucu tak silap. Macam mana tak cerita dia. Lepas tu dia kata, dapat anak perempuan. Aku nak pergi komatkan cucu perempuan aku. Kau tepi sikit. Macam tu lah aku cerita tu. Komat? Adakah anak perempuan komat saja? Kalau tengok kita akan bahan. Anak lelaki azan saja. Ke macam mana? Tu dia sebut kat bawah tu. Apa nak baca di telinga bayi ketika dia lahir tu? Nak baca apa dulu? Biar masuk kat telinga dia apa dulu? Dia ajar satu-satu tu. Macam-macam ada tu. Sebab apa, bukannya selalu dapat anak, bukan selalu dapat cucu. Lainlah hari-hari dapat cucu. Sekali-sekala dapat anak, sekali-sekala dapat cucu. Jadi kenalah baca ni. Ada macam-macam dia suruh baca inna anzalna lah apa. Akan datang kita masuk tu. Dan sunat bang pada telinga kanak-kanak yang sebelah kanan dan qamat pada sebelah kiri. Sama ada pada kanak-kanak itu lelaki atau perempuan, wallahu alam. Kita berhenti kat situ. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratullah subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu lilladzina amanu wa 'amilus shalihat. Haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.